Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati pengurusi surau, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatankuasa surau, seterusnya anak-anak hafiz, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini diberikan kesihatan tubuh badan, diberikan kesempatan dalam kita mendirikan salat sunat tarawih secara berjemaah. Alhamdulillah. Mungkin barangkali ada kawan-kawan kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita yang tidak diberikan kesempatan disebabkan sakit ataupun ada urusan yang perlu diuruskan. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita pada malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, suka untuk saya kongsikan berkenaan dengan hukum hakam puasa secara basicnya. Ada beberapa keadaan bila mana kita laksanakan ataupun terbuat sesuatu keadaan yang telah ditetapkan di dalam syarak boleh menyebabkan puasa kita terbatal. Yang pertama, kita wajib qada, dan yang kedua, kita wajib imsak. Imsak ini maknanya kita menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Puasa kita terbatal, tapi keadaan kita macam orang puasa. Sebagaimana kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, wa yajibu imsakun an muftirin fihi ay ramadana faqat duna nahwi nadharin wa qada'in. Seseorang itu wajib menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, hanya pada puasa Ramadan sahaja, tidak pada puasa nazar, tidak pada puasa qada. Apabila seseorang itu berbuka puasa tanpa keuzuran, ini kunci dia. Bila mana kita buka puasa dengan tanpa ada apa-apa keuzuran, maka kita wajib qada dan kita wajib imsak. Dalam kitab Safinah An-Najah, para ulama menetapkan ada 6 keadaan. 6 keadaan ini menyebabkan puasa kita terbatal dan kita wajib qada dan kita wajib imsak. Yang pertama, seseorang yang berbuka puasa pada siang hari Ramadan secara sengaja. Ini tuan-tuan, contoh, dia lepak dengan kawan-kawan dia dekat kedai kopi dengan kawan-kawan bukan Islam, kan? Kawan-kawan tengah hari Ramadan tak puasa lah, bukan Islam, dia pun makan sekali. Dia kata nak meraih kawan-kawan bukan Islam, dia pun makan. Kan? Ataupun kawan-kawan dia semua uzur, haid, datang haid, dia seorang je suci, orang lain makan. Jumpa dekat dalam rumah kawan-kawan ramai-ramai, dia pun makan sekali, tuan. Saya ingat tuan-tuan, saya jadi imam tarawih di Terengganu. Saya kalau tidak, sekarang ni dah
bekerja. Kalau tak bekerja kan, zaman belajar dulu, saya imam tarawih di Ramadan, jemputan, khatam Quran dan seumpamanya lah. Pengalaman pernah saya terima imam tarawih di Terengganu, sebuah masjid di Terengganu. Kawan sekali lah, tapi kami bukan sekolah hafiz sama, kenal di pusat pengajian pondok, mengaji pondok, Ramadan jadi imam. Dan ada kawan kepada dia imam di tempat-tempat lain, tapi satu don yang sama, masjid lain. Malam imam tarawih, tengah hari tak puasa. Tuan. Malam imam tarawih, tengah hari makan kat dalam bilik tok imam. Tuan buka puasa secara sengaja tanpa ada keuzuran, tidak ada keuzuran. Ini tuan-tuan, anak-anak hafiz kita, kan, jaga imej sekolah hafiz. Apa yang memalukan tuan-tuan, kantoi dengan jemaah masjid. Jemaah masjid nampak dia pergi serbu kat rumah imam, 2 orang imam hafiz. Malam imam tarawih, tengah hari tak puasa tuan-tuan. Tuan macam-macam. Ini nakal lah anak-anak hafiz kita. Adalah ujian. Ialah ujian anak-anak sekolah hafiz Quran. Maka tuan-tuan, bila mana kita berbuka puasa pada siang hari Ramadan dengan tanpa sengaja, kita wajib qada dan kita wajib imsak. Contoh, kawan tadi dia buka puasa dengan kawan-kawan yang datang haid. Dia pun balik rumah. Dia makan 2,5 hari tadi, dia lepak dengan member-member dia. Maka ada tempoh lagi sebelum masuknya waktu maghrib. Dia buka secara sengaja, itu dah berdosa. Dan dia wajib imsak, tahan diri macam orang puasa sampailah waktu berbuka. Kalau dia tidak imsak, berdosa. Ini tuan-tuan. Sebab apa? Sebab apa diwajibkan imsak? Sebab kita menghormati bulan Ramadan. Menghormati bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang terlupa niat pada malam Ramadan. Dia terlupa. Kita di sisi mazhab al-Imam Syafi'i diwajibkan berniat pada setiap malam. Sabda Nabi SAW, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Sesiapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Wajib kita niat tuan-tuan. Dan dalam niat ini para ulama menetapkan ada 3 perkara yang perlu ada dalam niat. Yang pertama, al-jazmu, tidak ada ragu-ragu dalam niat kita. Tidak ada was-was, yakin kita melaksanakan niat dan keadaan kita niat di dalam hati itu tidak ada keraguan. Wajib kita kena yakin. Yang kedua, at-ta'yin, kita kena tentukan puasa Ramadan. Tak boleh esok aku nak puasa. Tak boleh tuan-tuan. Saja aku puasa di bulan Ramadan kerana Allah. Puasa sunat nazar, puasa nazar, puasa qada, puasa sunat Syawal, kita kena ta'yin, tentukan. Ini cara kita nak niat dalam puasa. Dan yang ketiga, at-tabyid, kita niat puasa ini bermula daripada masuknya waktu maghrib sebelum masuknya waktu subuh. Ini waktu niat. Kita kena hati-hati dan beringat. Wajib niat setiap malam Ramadan. Sesiapa yang terlupa niat, maka puasa di pada hari itu tidak dianggap sah, dia wajib qada dan dia wajib imsak. Keadaan dia macam orang puasa, tapi pada hakikatnya puasa dia kena qada. Kita boleh menurut taklid mazhab Imam Malik, iaitu dengan kita berniat sebulan. Tapi dengan syarat kita niat sebulan pada awal malam Ramadan. Kita puasa hari Ahad. Jadi hari Sabtu malam itulah waktu yang disyaratkan untuk kita niat sebulan.
Malam ni tak boleh tuan-tuan. Dia kena awal malam Ramadan. Walaupun kita dah niat sebulan, tetapi kita tetap niat setiap hari malam Ramadan. Sesiapa yang terlupa niat pada satu malam Ramadan, maka puasanya dianggap sah kerana dia sudah niat pada awal Ramadan dengan niat sebulan. Sesiapa yang tidak niat sebulan, dia tertinggal satu malam, maka puasa dia pada hari tersebut tidak sah. Dia wajib qada dan dia wajib imsak. Ini kita kena faham tuan-tuan. Jadi yang kedua, terlupa niat di malam Ramadan. Yang ketiga, seseorang yang sedang sahur, dia sangkakan waktu subuh belum lagi masuk. Tengah-tengah sahur, rupanya waktu subuh dah pun masuk tuan-tuan. Ini kita kena hati-hati. Kita nak laksanakan ibadah sahur. Kita tengok jam 5.50. Ada 10 minit lagi ni. Dia pun makan. Dia minum air kali terakhir itu, Allahu Akbar, bunyi azan. Kan? Batal puasa dia tuan-tuan. Kita tidak dianggap puasa pada hari tersebut. Sebab itulah kita ada waktu imsak. Waktu imsak ni 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Biasa ada dalam jam kan, kita ada jam dia nyatakan. Kita kena tengok tuan-tuan, sebaiknya masuknya waktu imsak kita dah berhenti dah, untuk kita berjaga-jaga daripada kita termakan dalam keadaan waktu subuh sudah pun masuk. Walaupun tidak salah, waktu subuh belum lagi masuk kita boleh makan, tapi untuk kita berjaga-jaga daripada kita termakan dalam keadaan masuknya waktu subuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, seseorang yang sedang berbuka puasa, dia sangkakan waktu maghrib sudah pun masuk, tapi waktu maghrib belum masuk. Tuan-tuan, Tok Bilal azan awal, Allahu Akbar, jam 7 dia azan. Sebab cuaca maghrib kebetulan masa cuaca tengah gelap kan, hujan, musim hujan sekarang kan. Contoh, tengok jam 7.30. Rupanya tuan-tuan jam kat surau tu salah. Jam tangan dia pun tak ada. Handset dia terlupa nak bawa. Tok Bilal azan dulu jam 7. Sesiapa yang dengar azan maghrib belum masuk waktu lagi, dia dah berbuka puasa dah, maka puasa dia terbatal. Contoh tuan-tuan, dia azan jam 7 tadi, dia dah makan, dah minum, dah batalkan puasa dah. Maka ada setengah jam lagi nak masuk maghrib, dia perasan dah tersalah ni Tok Bilal azan ni, dia pun dah minum, dia pun balon lah makan. Kan? Tak boleh tuan-tuan. Kita kena wajib imsak sehingga masuknya waktu maghrib yang tepat. Kita kena imsak. Pernah berlaku tuan-tuan hari Isnin 2 Ramadan di Sabah. Kalau tuan-tuan tahu, DJ radio DJ di Sabah salah putar waktu azan. Tuan-tuan, di Sabah DJ salah putar azan tuan-tuan. Maknanya kalau satu Sabah tu sedang dengar radio, kan habislah. Putar azan awal, tak masuk waktu lagi, tapi dia putar azan, batal puasa dia tuan-tuan. Dulu tahun lepas kita pernah berlaku kan, di Gombak. Di Gombak ada Bilal awal azan. Maka tuan-tuan kita kena hati-hatilah. Sekarang ni ialah walaupun dalam keadaan sudah mudah untuk kita tahu keadaan azan, tapi maknanya kita kena berhati-hati, kan? Kena yakin waktu sudah pun masuk. Yang kelima, seseorang yang berada pada siang 30 Sya'ban, dia melihat anak bulan pada 30 Sya'ban, pada siang hari 30 Sya'ban dia melihat anak bulan, maka dia wajib imsak dan dia wajib qada puasa pada hari tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumuhu fasumu
wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Sesiapa yang melihat anak bulan pada siang hari, sesiapa yang melihat anak bulan Ramadan pada siang hari, maka diwajibkan dia puasa, dan sesiapa yang melihat anak bulan Syawal dibolehkan untuk dia berbuka. Jadi kalau kita lihat anak bulan Ramadan pada 30 Syaban di siang hari, kan, maka kita dianggap satu Ramadan pada hari tersebut. Tuan-tuan, kami baru ni 29 Syaban kami dah cerap anak bulan, tuan-tuan. 29 Syaban dah tengok anak bulan dah, hari Jumaat. Kami staf pejabat mufti ni sebagai urustia lah, mengiringi Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Lokman ke Menara Kuala Lumpur. Datuk Mufti dan seorang lagi yang berautoriti untuk melihat anak bulan. Yang lain Ketua Hakim Syariah, pengarah Jawi, mereka hanya turut serta sahaja. Jadi Datuk Mufti tengok 11 minit nak masuk maghrib dah tengok anak bulan Ramadan. Memang tak nampak lah, tuan-tuan. Tak nampak, tapi kita orang dah tengok dah. Ni macam kita nak datang nak masuk bulan Syawal ni kan, 29 Ramadan kami dah tengok anak bulan, dah cerap. Jadi nak bagi tahu ni, kalaulah nampak anak bulan pada hari Jumaat 1 April masa tu, tuan-tuan, so malam tu dah imam sembahyang tarawih, esok kita dah puasa. Lepas tengok anak bulan tu tak nampak, dan Datuk umumkan, telefon kepada Maharaja-Raja dan buat pengumuman. Jumaat malam tu kita dapat pengumuman kan. Bila mana kita cerap tak nampak, maka kita lihat pada kiraan hilal. Itulah di kaedah bagaimana kita nak mengetahui masuknya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal. Jadi sesiapa yang melihat anak bulan pada siang hari 30 Syaban, dia dianggap satu Ramadan. Bagi dia seorang saja. Bagi dia seorang saja. Dan dia dianggap satu Ramadan. Dia kena tahan. Wajib dia menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang terakhir, seseorang yang berlebih-lebihan berkumur dan masukkan air dalam hidung, boleh membatalkan puasa. Tuan-tuan, kita ambil air semayang ni, jadi kita kena berhati-hati. Nabi SAW bersabda, baligh fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah kamu ketika kamu memasukkan air dalam hidung, kata Nabi. Ketika kita nak ambil air semayang ni, masukkan air dalam hidung ni, memang Nabi suruh kita bersungguh-sungguh masukkan air dalam hidung. Illa an takuna shaiman, melainkan dalam keadaan kamu berpuasa. Kalau kita berpuasa, kita tidak dibolehkan untuk memasukkan air secara berlebih-lebihan dalam hidung, kerana dibimbangi masuknya dalam rongga menyebabkan puasa kita terbatal. Kita wajib qada dan kita wajib imsak puasa kita pada hari tersebut. Maka inilah, tuan-tuan, 6 keadaan yang telah dinyatakan oleh para ulama dalam keadaan kita wajib qada dan kita wajib imsak puasa kita. Dan kita kiaskanlah sesuatu perkara yang memasukkan, yang boleh masuk ke dalam rongga, boleh membatalkan puasa. Cuma sebagai contoh, kita buat swab test, masuk swab test kita tu dalam hidung dengan mulut kan. Dalam fatwa MKI, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia memutuskan tidak membatalkan puasa. Tuan-tuan, kalau kita buat swab test di siang hari Ramadan, tidak membatalkan puasa yang masuk ke dalam hidung dengan mulut tadi, kerana tidak sampai ke rongga. Kalau kita ambil darah, kan, kita cocok, ambil darah, tidak membatalkan puasa, kerana kita cocok ni dekat kulit kita ni bukan dianggap sebagai rongga terbuka. Rongga terbuka ni macam hidung, telinga, kemaluan, ini rongga terbuka. Melainkan kalau tempat kita cocok tu
saluran dia sampai ke rongga. Sesuatu yang kita cocok boleh memberikan tenaga dan khasiat kepada badan kita, boleh membatalkan puasa. Contoh tuan-tuan, ada satu soalan yang baru kami terima. Dia tanya Mufti Wilayah Persekutuan, apakah hukum membuat kemoterapi pada siang hari Ramadan? Masih dalam kajian, di bawah kajian saya lah. Saya telefon pakar bahagian kemoterapi Hospital Kerajaan. Mereka mengatakan nak buat kemoterapi ni, dia akan menyebabkan badan akan jadi lemah. Jadi dia akan masukkan air dalam badan. Bila dah masukkan air dalam badan, walaupun mengikut saluran kulit ini tuan-tuan, yang bukan saluran rongga, tapi boleh memberi khasiat dan tenaga kepada badan kita, boleh membatalkan puasa. Boleh membatalkan puasa. Cuma ada dua perbahasan yang masih dibahaskan, yang belum diputuskan di Pejabat Mufti Wilayah lah. Kalau Selangor saya tak pasti. Kita ni di Selangor kan. Kalau Selangor kena rujuk keputusan fatwa di Selangor lah. Biasanya hampir sama saja. Yang antara masih dibahaskan adalah berkenaan dengan inhaler. Inhaler dengan insulin. Kan? Setengah jam nak masuk maghrib, cocok insulin dulu. Kalau di wilayah masih lagi belum ada keputusan yang masih dalam kajian. Inhaler pun masih dalam kajian, kerana di sana ada perbahasan pendapat, ada yang kata tidak batal, ada yang kata batal. Jadi tuan-tuan, kita rujuklah keputusan fatwa di Selangor kalau kita pun duduk di Selangor kan. Dan yang terakhir, perkara yang sunat kita imsak. Kata Syekh Abu Bakar Syatta dalam kitabnya I'anatul Talibin, syarah kepada Fathul Mu'in, wa nadbu imsak, disunatkan seseorang itu imsak lima ridin syafi, dia sakit dan dia sembuh pada siang hari Ramadan. Ni kita nak sahur ni, tiba-tiba demam, badan panas, tak puasa dah ni. Tiba-tiba tuan-tuan, siang hari Ramadan dia sihat, maka disunatkan dia imsak. Sunat dapat pahala tuan-tuan. Dan yang kedua, wa musafirin qaddama athna'un nahar muftiran, seseorang yang musafir pada siang hari Ramadan dan dia musafir yang dibolehkan jamak qasar, maka dia tak puasa. Maka dia sampai ke destinasi pada siang hari Ramadan. Contohnya kita musafir balik kampung Kelantan, daripada Kelompo ke Tanah Merah. Dijangka 2 juta akan masuk Kelantan. Kan? Orang Kelantan takut nak masuk, nak terima orang bandar sekarang ni tuan-tuan. Sebab ramai tak ambil vaksin. Kan? Jadi kita sampai di Kelantan pada tengah hari Ramadan. Kita tak puasa asalnya. Tengah-tengah musafir itu kita duduk makan minum. Maka bila sampai ke destinasi pada siang Ramadan, kita disunatkan imsak. Dapat pahala tuan-tuan. Dan yang terakhir, seseorang yang haid, dia suci pada siang hari Ramadan. Dia datang suci dan dia bersih pada siang hari Ramadan, maka disunatkan dia imsak. Dan 3 golongan ini tuan-tuan, walaupun dibenarkan untuk tidak berpuasa, maka sebaiknya jangan kita makan di depan khalayak ramai. Sebaiknya jangan kita makan di depan khalayak ramai. Zaman sekarang ni zaman viral tuan-tuan. Kan orang mudah nak viral. Jadi untuk kita mengelak daripada fitnah, maka sebaiknya kita jangan makan di hadapan orang ramai. Bila mana kita menimbulkan fitnah, yang kita kata suka hati lawan nak kata apa, kan? Aku dapat pahala, orang tu boleh dosa. Sebenarnya tuan-tuan, perbuatan kita tadi mengundang balak ataupun mengundang dosa kepada orang lain. Jadi untuk kita mengelak daripada perbuatan tersebut, maka sebaiknya kita tutup daripada fitnah. Jadi kita jangan makan di depan khalayak orang ramai. Dalam kaedah menyebut ma adda ilal haram fahuwa haramun, sesuatu yang kita buat boleh mendatangkan kepada perkara yang haram, maka perbuatan kita adalah haram. Maka tuan-tuan,
sebagai penutup kita mengambil satu kisah pengajaran supaya kita tidak melakukan sesuatu yang boleh menimbulkan fitnah. Apa-apalah tuan-tuan adalah satu kisah daripada dua orang ulama, Ibrahim An-Nakha'i dengan Sulaiman Al-A'mash. Ibrahim An-Nakha'i ini guru dia. Sulaiman Al-A'mash ni anak murid kepada Ibrahim An-Nakha'i. Jadi diriwayatkan Ibrahim An-Nakha'i ini seorang buta. Sulaiman Al-A'mash anak murid dia ni seorang rabun. Jadi tuan-tuan, mereka ni dalam perjalanan menuju ke masjid, sama-sama berjalan. Kata Ibrahim An-Nakha'i, wahai Sulaiman, apa kata engkau jalan lain, aku jalan lain. Engkau jalan lorong lain, aku jalan lorong lain. Karena aku bimbang nanti orang melihat kita dan akan mengatakan si buta dipimpin oleh si rabun. Maka mereka mengumpat, akhir sekali mereka dapat dosa. Apa kata Sulaiman tuan-tuan? Sulaiman Al-A'mash kata, wahai guruku, apa salahnya orang mengata kita dapat pahala, orang lain dapat dosa, biar kat dia lah dapat dosa. Tuan-tuan, kata Sulaiman Al-A'mash. Kata Ibrahim An-Nakha'i, tidak, biar kita tidak dapat apa-apa dan mereka tidak dapat apa-apa, itu lebih baik daripada kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Tuan-tuan, nampak tak? Jadi walaupun kita suka dapat pahala kerana orang mengata-ngatakan kepada kita, orang mengumpat kita, lagi-lagi bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allahu Akbar, tapi kita lupa disebabkan perbuatan kita tadi, mengundangnya masyarakat mengumpat, mencaci, lebih-lebih lagi pada siang hari Ramadan. Inilah kaedah ni tuan-tuan. Jadi sesuatu yang kita buat boleh mendatangkan efek kepada perkara yang haram, maka perbuatan kita tadi haram, maka dilarang. Jadi lebih baik kita menutup fitnah, walaupun bukan bulan Ramadan ataupun pada bulan-bulan yang lain sekalipun. Inilah yang diajar oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya tuan-tuan, Ramadan yang kita sedang lalui ini mudah-mudahan memberi kesan kepada kita menjadi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nakkan dalam kehidupan kita takdir yang baik. Jadi sesiapa yang nakkan takdir yang baik dalam kehidupan dia, mestilah dia meningkatkan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah Taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Taala larang, nescaya Allah Taala akan kurniakan kepadanya jalan keluar. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat kita menjadi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bila hadirnya bulan Ramadan, mendidik kita, menjadikan kita insan yang terbaik, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah matlamat kehadiran bulan Ramadan. Apa yang baik daripada Allah dan apa yang lemah daripada kelemahan saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.